itu di bawah pentadbiran Profesor Dato' Dr. Abdul Halim ya. Dan juga Prof. Dato' adalah tadilah penilai luar program bagi program diploma pasca siswazah kami, dan jadi insyaAllah kita ceramah kita ataupun pembentangan seminar kita pada pagi ini, tajuk ini sangat penting seperti Mr. sebut tadi, terutama bagi guru ya. Tolong selepas ini siapa yang tidak dapat mengikuti boleh kembali melihat video yang ada dalam kami punya channel IM Education, dan tolong share kepada seramai mungkin. Kita mahu seluruh guru-guru di Malaysia, guru-guru di Kementerian Pendidikan atau di sekolah-sekolah swasta dan sebagainya mengikuti tajuk ini, kerana tajuk ini sangat penting. Dia berkaitan dengan elemen-elemen yang sukar untuk dicapai oleh guru ketika pembelajaran berlaku secara jarak jauh ya, distance learning ya. Aspek-aspek emosional, aspek-aspek spiritual, bahkan aspek-aspek psikomotor itu tidak dapat secara sempurna dijalankan oleh guru. Jadi tanpa membuang masa, saya memberi insyaAllah 1 jam ya kepada Prof. Doktor untuk memberikan penyampaiannya tajuk tentang kecerdasan spiritual, bagaimana dia boleh menjadi modal bagi guru dalam menghadapi pendidikan era pasca pandemik. Selepas itu saya akan bagi ruang kepada tuan-tuan untuk memberikan soalan. Tolong tulis soalan di chat ya, ruangan chat. Kalau ikut ini apa ni, YouTube dia kata tak dengar suara. Dah dengar dah. Ya, betul ya. Sebab banyak poin kat sini tak dengar suara dia kata. Dah baru ni. Okey, jadi saya tanpa membuang masa, saya sekali Seharusnya bersama dia Zahra dan juga rakan-rakan Syah dan juga para pendengar yang dengar secara online, secara hybrid. Hari ini saya cuba berkongsi sedikit pengalaman pada saya, apa pandangan saya. Mungkin ada sedikit yang saya tahu ni saya boleh kongsi dengan tuan-tuan yang banyak pengalaman dan juga mungkin secara groundnya mempunyai satu idea yang boleh kita laksanakan bersama dalam konteks bagaimana kita menangani isu-isu terkini lah dalam bidang pendidikan. Dan sangat bagaimana sebutkan oleh Profesor Dato' Azhar ni, isu tentang bila kita masuk saja pandemik COVID-19 ni, sekarang masih lagi nak masuk ke endemik dan masih lagi belum masuk lagi lah, tapi kita nampak dah mula we are going that part lah, dah mula sistem dah mula gerak lah. Bila orang dah mula buat pun misaliba test. Dan sekarang panggil misaliba, yang misaliba macam kumpul sikit. So dia panggil misaliba ketek, bila mana dah mula buat sendiri, dah mula monitor sendiri, tu dah mula kira endemik. Tapi macam mana pun dia akan merubah struktur pendidikan yang sebelumnya secara normal, tapi kita akan menghadapi suatu keadaan di mana norma baru pendidikan yang sangat berbeza lah dengan apa yang kita akan lalui, akan datang dengan yang lepas. Kita boleh sebut yang kita dah melalui satu era sebelum, iaitu pre-pandemic, di mana keadaan itu normal. Kita boleh bebas secara fizikal. Kalau biasa lecture macam ni kita boleh buat penuh dewan dan boleh berinteraksi, tapi sebabkan pandemik ni kita paksa buat dalam keadaan berbeza. Walaupun ada pro and con ni. Kalau kadang bila kita buat macam ni tak ramai datang. Tapi bila kita dalam online ni, bagusnya hari ada 100 orang lebih sama YouTube, mana ramai dengar. Ini insight positif kita ambil. Baik, saya diminta untuk berkongsi secara tajuk. Saya ingat kita boleh share dalam PowerPoint tentang tajuk yang diberikan kepada saya ini, tentang apa yang dipanggil kecerdasan spiritual, modal guru dalam pembinaan dalam menghadapi pendidikan pasca pandemik. Maknanya kita kena ready dalam bila kita nak masuk ke arah pasca pandemik. Tapi kita dah mula masuk ni. Kita dah mula masuk. Sekarang kita masih, pada pandangan saya lah, mungkin saya bersama dengan doktor, kita masih lagi pandemik, tapi mungkin dah nak masuk ke fasa endemik. Dan selepas ni keadaan berbeza dengan apa yang bila fokus kita lah macam mana kita cakap soal kecerdasan spiritual yang pada saya ni satu elemen penting, especially dalam menghadapi tekanan jiwa sebagainya. Sebab tu ramai kalau di Senawang yang tak tahan, dia boleh pergi menjadi negatif lah, bunuh diri sebagainya. Kalau tengok kes-kes bunuh diri semasa menghadapi COVID-19 ni ada yang berlaku. Dan kalau kita tengok kajian-kajian tentang stressful di kalangan pelajar pekerja sangat tinggi. Dan kalau tak ada dalaman yang kuat, dia boleh menyebabkan tidak stabil. Dan pada saya, apa yang kita nak bangunkan ialah pada guru lah. Sebab pada saya guru ni frontline kita untuk ke depan.
pelajar-pelajar, contohnya macam di sekolah rendah, sekolah menengah, preschool, di universiti sebagainya memerlukan guru. Sebab guru yang banyak berhadapan dengan anak murid. Walaupun kadang-kadang ada parent, tapi kadang-kadang ada pelajar yang guru dengan parent. Sebab walaupun di rumah tu bersama, dikatakan rumah, tapi tak pernah kasih pun. Dalam pandemik ni walaupun serumah, ada kita balik, serumah tapi sebenarnya tak communicate pun. Sebab apa? Sebab mungkin faktor-faktor psikologi dan juga ini menyebabkan dia boleh kita sebab. Saya cuba kongsi, kalau boleh saya kongsi tajuk ini bersama sesekali tentang yang spiritual dalam pandemik. Saya cuba berbahaskan tentang soal realiti pada hari ini. Baik. Bila kita melihat kepada suasana ini, saya nak tekankan soal ekonomi. Ekonomi ini memang dalam pasca ini sangat mendesak. Di mana banyak orang yang struggle. Especially termasuk juga yang ni lepas kita dapat pula kena pula banjir yang cukup besar yang di luar jangka kita. Dan kadang-kadang saya bila baca mesej ni patutnya kita makin tenang, tapi orang lagi ada yang jadi batu api pula. Makin memanaskan menyalahkan siapa, sedangkan pada saya tak nak apa-apa. Kalau itu kerajaan di Selangor, hujan yang sepatutnya turun sebulan, turun dalam masa sehari, which is unpredictable. Kita pun tak sangka boleh berlaku. Air ni kalau dah kita berlaku, nak jalan, dia akan jalan di terlanggar pun tak kira. You bendung macam mana pun, you prepare macam mana pun, bila banjir berlaku, dia akan banjir. Dan ini di luar jangkaan. Dan kita pun kena fikir macam mana. Dan ini memberikan tekanan baru kepada masyarakat. Dan di samping pula dengan masalah keadaan sosialnya, dengan sekolah yang dulu menjadi tempat utama dalam latihan, sekarang dah mula bertukar dari sudut fungsinya. Kalau dulu semua kat sekolah, tapi sekarang ni dah jadi macam parent pula. Dah mengajar. So apa fungsi? Menyebabkan kalau parent yang tak ada pengalaman mendidik, dia akan confuse. Macam mana didik nak, sebab selama ni mungkin dia tak tahu apa yang berlaku di sekolah kan. Aku sekolah lah kat cikgu semua, mana-mana kau nak buat apa kan. Yang penting anak aku dapat 9A. Tiba-tiba anak kat rumah, anak dia macam ni kat rumah, baru tahu macam mana betapa kritikal anaknya kan. Tak campur orang, tak bercakap, tak communicate. Ini dah merubah struktur. Yang ini kalau tidak ada satu tekanan faktor yang kuat dari sudut mental kita dan ditambah dengan longgarnya spiritual, dalaman kita yang longgar, menyebabkan dia akan berlaku satu keadaan berbeza. Dan pengembangan teknologi menyebabkan kita juga akan tak terkawan. Dan ini menyebabkan satu fenomena baru dalam bidang pendidikan. Itu sekolah kemewahan, tapi sekarang handphone adalah satu keperluan. Sebab masing-masing nak kena second sejahtera. So pada saya, macam mana pun cak ayam handphone dia kena handphone juga. Dia mesti smartphone. Dan ini satu fenomena baru dalam dunia pendidikan. Dan ini memerlukan satu keadaan yang terbaik. Macam mana kita nak laksanakan, nak mendidik kerohanian pelajar melalui aplikasi talian. Tak terfikir kita. Saya orang Islam, pergi masjid sembahyang. Belajar kat masjid, belajar kat surau. Tapi macam mana berlaku? Bagi mereka yang mungkin beragama Buddha ke Hindu ke Kristian ke, satu suasana berbeza. So kalau dulu kalau bagi orang yang Hindu dia akan pergi ke Queen sebagainya, tapi ada limitasi. Dia tak pergi dah. So macam nak pergi? Bagi mereka yang beragama Buddha, mereka boleh pergi selama macam mana kita nak jaga soal spiritual mereka. Dan pada saya ini satu perkara yang perlu kita fikirkan dalam konteks apakah bentuk kecerdasan spiritual yang ada kepada pelajar. Macam mana kita nak bangunkan guru yang boleh mendidik anak-anak yang boleh pegang soal prinsip ini. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, benda yang paling fundamental. Itu benda antara fundamental paling besar kita pegang. Dalam falsafah kebangsaan pun kita kata kepercayaan kepada Tuhan, itu benda yang besar. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat melaksanakan? Dan pada saya, ini telah merubah satu keadaan di mana pendidikan formal yang dulunya menjadi tempat kita melatih berbagai bentuk, tapi sekarang bagaimana? Ini satu keadaan yang bagi saya kita kena fikirkan. Bagaimana kita nak bentuk? Dan pada saya lah, mahu tidak mahu pada masa ini kita terpaksa memegang satu prinsip di mana e-learning adalah sebahagian satu benda yang cukup besar dan pendidikan dan pembelajaran diperkasakan kerana sangat level pada situasi COVID-19 dan juga pasca COVID-19. So now pada saya kita kena fikir macam mana kita nak develop satu knowledge, mungkin macam Dadah sebut. Tapi macam mana nak develop emotion, emosi pelajar. Yang kedua soal spiritual pelajar. So apa mekanisme yang kita boleh buat dalam didik mereka? Ini memang satu polemik yang kita fikirkan. Saya beri contoh macam soal katakan soal paling mudah lah, soal nilai, values. So values yang kita tanam ni sebab kita kat rumah, cikgu mengajar. Value tak ajar tu mungkin betul.
Tetapi mungkin value yang diajar di rumah antara rumah A, B, C, D berbeza. Saya beri contoh paling mudah. Kalau bagi saya dalam Islam, simple. Okey, kata semayang itu kena buat. Right? Itu semayang. Dekat rumah A, mak bapak semayang. Elok. Tapi rumah B, bapak dia semayang tapi tak berjemaah. Tak sama-sama, dia seorang-seorang. Dekat C, anak dia semayang, bapak dia semayang. So, rumah D, semua tak semayang. Cuma macam mana kita nak konsisten? Kalau di sekolah dulu, kita boleh packagekan dalam satu tempat, kita jumpa, okey, semua belajar semayang. Ini kaedah. Di rumah mungkin dah boleh tapi setiap hari berlaku dalam tempoh 2 tahun, dan mungkin akan datang, kita menghadapi satu konflik of akhlak. Dan dalam Islam pula, bagi akhlak ni dia ada kaitan dengan soal dalaman spiritual, dia tidak boleh dipisahkan dengan agama. Sebab tu kalau kita baca tentang spiritual development, saya bicara sikit tentang Barat tidak menekankan soal spiritual development tu kepada soal agama. Barat hanya menekan soal dalaman yang dikaitkan dengan soal diri, jiwa. Tapi dalam bagi orang Asia, bagi orang yang beragama, tak kira agama apa pun, mereka menekankan spiritual dengan soal agama. Orang Barat mungkin dia tidak, walaupun dia berkata dia agama, so-called Kristian ke, dia akan Buddha ke, whatever, dia kata agama itu agama, tapi tak ada kaitan kehidupan. Tapi bagi semua Islam, kehidupan itu ada kaitan dengan agama. Jadi ada konflik spiritual development yang ada pada mereka. Okey. Ini saya nak just share lah apa yang berlaku pada realiti pada PDPI. Ini satu, kita kena framekan minda kita, apa yang dihadapi oleh parent dalam keadaan semasa dan bagaimana kita sebagai guru dan pakar pendidikan memikirkan apa cara sebenarnya kita nak buat, nak membentuk mereka. Mula-mula dulu kata, cikgu makan gaji buta lah, apalah, dan kita pun pegang kan, sebab isteri kecil kan, tak tahu, dia kata parent nampak anak dia belajar, dia tak tahu cikgu kat rumah tu, dalam mengajar anak dia 4-5 orang buat tu, nak belajar dah 1, dan 3, 4 universiti, nak settle buat rumah. Bila kat rumah, kalau kita kerja sebenarnya, kita boleh beli kat luar. Nak beli pun tak boleh kat luar, kena masak juga untuk anak-anak. Kadang-kadang, kata cikgu tak ajar, cikgu ajar. Ini tekanan jiwa. Kalau orang yang tidak kuat kerohanan, dia akan kecewa, dia akan frust. Kita buat setengah kerja mati, nak ajar anak dia, tiba-tiba dia kata kita tak ajar anak dia. Dia balik kepada soal dalaman. Sebagai soal kerohanian, macam mana kita nak kuat, tidak kuat. So, ini semua menyebabkan satu situasi baru dan pada saya lah, ini satu yang kita kena fikirkan. Pada saya, guru ke parent ke, kalau dia mempunyai satu semangat kerohanian yang kuat dan sering menyadarkan bahawa apa yang berlaku ini adalah ketentuan daripada ilahi. Kalau orang Islam, Allah mungkin takdir menentukan itu, dan sebenarnya siapa, saya contoh banjir, siapa yang nak banjir? Nobody want flood, tak siapa nak flood kan? Tapi benda dah turun, kita nak macam mana? Takkan nak salahkan, ni seperti Tuhan lah, tak betul. Dia boleh buat apa? Benda berlaku, nak blaming pun tak ada faedahnya. Macam COVID-19, orang salahkan US, salahkan Amerika, salahkan China, semua bangsa, tapi dah berlaku. So takkan kita nak salahkan tanpa apa-apa. Jadi orang tak mau balik kepada soal, adakah ini soal apa? Soal bagi mereka yang makin mereka punya kekuatan kedalaman yang kuat, bagi dia, kita hadapilah dia dengan strong. Sebab balik kepada soal dalaman yang kuat. Dan dalaman yang kuat ni sebenarnya akan balik kepada dia akan kuat emosi, dia akan kuat fizikal, dia akan kuat mental. Kalau dalaman ni dia weak, dia weak everything. Ini kata spiritual development ni yang kita nak pegang betul, macam mana kita nak develop modal guru ataupun guru yang kuat macam mana. Sebab ini asas dalam kita menghadapi realiti, right? Dan kita nak kena juga menerima realiti bahawa sebenarnya terlalu banyak cabaran, kan? Dan juga bahan-bahan yang digunakan sebenarnya isu politik. So sebenarnya pada saya lah, those who live in our this critical time in very critical, cuma kita tak pernah menghadapi satu keadaan cukup kritikal. Tak boleh fikir nak buat macam mana. Sebab kita dulu normal, mengajar sekolah, tiba-tiba tak ada apa-apa dengan ranti, tak ada semua, tak ada dengan internet yang internet ni kalau ada capaian, data tak ada pun tak ada juga. You ada data, you ada duit banyak, kalau tahu riset, so dia tak boleh salahkan satu benda, dia akan menyebabkan banyak perkara. Dan nak kata kenapa tak, saya ada critical, cynical juga, kenapa tak siap dia dulu? Sedap kata itu. Kenapa tak prepare tu? Kalau tahu, kita prepare dah. Siapa yang prepare COVID-19 ni? Kenapa dia prepare? So, mental tu semakin tak stabil sebabkan benda-benda yang menyebabkan kita rasa mencari soal. Okay, baik. Selesai. Dan bila, yang ni dia ada satu improvement. So, selepas ni kita ada satu betterment. Mana selepas setahun, ajar kita, parent kita, supaya mereka itu memahami situasi dan menerima hakikat bahawa kita sebenarnya dalam keadaan pandemik 19 yang tak tahu bila akan habis.
Kan, Wan Delta berita Omicron pula, tak tahu lepas apa pula kan, dia tahu. Tapi semalam saya baca satu artikel daripada BBC. Omicron punya infect ni dia not severe, maknanya dia hanya mild. Tapi kena berhati-hati sebab dia yang kena tu dia severe, tak severe lah, tak macam yang sebelum ni. Walaupun dia berawal itu kajian juga. Tapi tahu akan datang dia mutasi kan. Siapa tengok cerita filem Avengers tahulah. Dia virus tu boleh mutasi juga kan. So dia bertukar nanti tahu. Dia tahu sampai bila akan habis. Okay, now adakah itu menjadi persediaan mental yang kuat dan disokong oleh rohani yang kuat? Ini persoalan utama kita bincang. Baik. Saya nak give kepada satu jadul yang baik. Saya nak bawa kepada realiti. Ini data terbaru tentang media sosial yang kita dapat di MCMC. Now, penggunaan internet kat Malaysia ni dah meningkat kepada 87.7%. Means that almost 90% dah ada reach kepada internet. Maknanya dah capai dah. So persoalan ni bagaimana kita nak gunakan internet ni untuk spiritual element. Kalau bagi kita pula, kalau kat YouTube kan macam-macam pula. Yang kalau orang Islam ni macam-macam lah. Yang ada sesat, yang Allah apalah masuk. Yang tengah ajar. So, cuba ni dia kata bagus rupanya. Dia mengajar tu menyata betul lah. Macam mana nak challenge? Kalau tengok data kita tengok, duration internet ni, dia semakin lama semakin meningkat. Tahun 2018, orang guna internet 5 tahun, menggunakan internet selama 1 hingga 4 jam ni tinggi. Tapi tahun 2000 dia menurun. Maknanya tak banyak orang, mana orang menggunakan internet lebih lama, dia naik pada tahap 5 hingga 8 jam sehari, 9 hingga 12 jam sehari, lebih tinggi meningkat pada tahun di mana? Sebab di mana ni akan bentuk kita punya environment. Orang akan tengok, pertama banyak tengok internet di rumah, on the go, sedang bergerak dan juga dekat tempat kerja. Orang jarang tengok dekat tempat nama orang lain, orang jarang tengok dekat internet facilities, orang jangan tengok tempat pendidikan, orang jangan tengok dekat apa namanya kat mana-mana. Orang akan fokus banyak guna di rumah, kemudian sedang bergerak on the go tu orang akan tengok dan juga tempat kerja. So pada saya, macam mana kita nak menanamkan soal dalaman so-called spiritual kerohanian yang mantap itu dalam keadaan begini. Nak ajar internet kata kita kena buat, kena semayang, kena patuh, bertuhan, kena buat begini. Saya tak nampak cara tu. Macam mana buat? So ini inovasi-inovasi yang perlu dibangunkan oleh para pakar pendidikan dan guru-guru bagaimana kita nak tarik dalam keadaan. Yang ketiga tentang bahan digunakan. So, bila kita membangun soal cabaran, nak handphone, maknanya hanya lebih kurang 1.3% yang pakai handphone Nokia kan, yang tak ada teks. Orang kan ada smartphone. Macam mana brand pun, Oppo ke, Vivo ke, iPhone ke, Samsung ke, apa brand ke, orang kan guna smartphone. So now, macam mana kita nak guna smartphone untuk buatkan dalam ini? Kalau setengah wang, dia dah perlu dalam, kalau bagi orang Islam lah, dalam phone dia kena ada Al-Quran. Itu kalau tak ada terus akan lagi. Dia kena ada sempat untuk solat sembahyang, kiblat. Dia ada app yang berkaitan yang Islam saya tak pasti untuk agama lain mungkin ada juga yang ada semua masing-masing ada. So macam nak gunakan dalaman guru. So adakah perlu guru itu satu app sistem baru supaya mereka strong boleh recover, boleh bincang, boleh jumpa tanya siapa kalau ada masalah yang isu hadapi. Ini juga realiti yang kita hadapi. Dan hanya 10% guna setiap maknanya pada saya kita nak move sekarang untuk akan datang kita kena guna tak ada pilihan. Maka malah laptop dengan netbook pun dia hanya official tapi untuk move akan rujuk device ni kepada internet. So saya nak fokus kepada bagaimana kita sebagai pakar pendidikan nak bangunkan spiritual guru atau pelajar atau ibu apa dengan guna handphone. The tools is that. Nak buat macam mana? Right? Yang ketiga. Kita tengok kepada soal online activities. Orang akan pergi tengok saudara daripada start communication, start daripada social media, start daripada watch video, start daripada video watch notification. Ini paling top. So macam mana kita nak topkan kerja-kerja kita dalam membangunkan dalaman guru ataupun pelajar ini dalam 5 aktiviti. Kita kena fokus. Okay. Yang keempat. Kat mana kita nak bagi? Data cakap 91.7% pada Facebook. Turun sikit daripada tahun iaitu 97.3%. Kemudian YouTube naik daripada 48% kepada 80%. Instagram naik. So this kalau kita buat social working, kalau kita nak develop guru ke, nak guna apa ke, mesti gunakan 3 platform yang utama.
TikTok belum masuk lagi. Mungkin kajian terbaru akan kata TikTok sedang naik. Kemudian kalau tech communication, orang Malaysia akan guna WhatsApp, dia tak guna Telegram. Dan Telegram paling, jadi kalau kita nak buat benda, apa namanya, soal-soal ingatan ke, peringatan, tazkirah ke, dia tak boleh guna pakai, tak boleh guna Telegram, orang tak tengok Telegram. So kita kena pergi ke WhatsApp. Orang Malaysia ni suka sangat WhatsApp. Saya ada grup WhatsApp, tak laku pun. Telegram tak laku. Dalam grup kita je, tukar. Dia boleh Telegram, baru dia buat balik grup, regroup balik, dalam grup WhatsApp. Sebenarnya WhatsApp ni very powerful untuk dalam development. Tentu saya suka sangat pagi-pagi kalau orang tak bangun tidur kan. It's a big of us. Nah, siapa yang pagi hantar ingatan. Terima kasih kerana masih hidup lagi pada hari ini. Itu dalaman tu. Terima kasih sebab kita masih bernyawa lagi hari ini. Allah hidup lagi aku hari ini kan. Kalau bukan, terima kasih aku dah mati. Sudah. Tak boleh buka dah. So, itu dalaman. So, saya suka pagi-pagi bila tengok siapa yang hantar awal. Bagi tazkirah pagi. Sebenarnya tak salah. So, jangan tengok PC kita buka handphone. Main handphone lah tu. Kan? Dan kalau lagi laki pula, ke Lazar. Abang buka siapa pun. Kita baca tazkirah dekat WhatsApp. Itu mekanisme kita nak develop. So, tools yang kita boleh gunakan dalam develop spiritual development pada saya lah. Saya tengok pagi-pagi ni, saya tengok ada padu. Saya akan pagi dapat lebih kurang 7-8 WhatsApp yang positif. So, kita bangun tidur, baguslah ada. Tapi WhatsApp kita pula, dia kenapa? Janganlah banyak-banyak. Tak baca dah kalau WhatsApp. Cuba tengok budak sekarang tengok phone macam mana. Dia pegang sebelah, dia macam dia. Dia tak akan baca satu. So, itu juga content yang kita nak developkan dalam spiritual issues yang kita bicarakan. Okay, next. Baik, content on share, berita sebagainya. So, kalau kita share benda yang positif, dia tengok pada news, public service announcement, entertainment. So orang pergi kepada news, berita-berita yang positif, orang tak suka berita negatif. Dan 3 online platform apa yang orang suka share ni, iaitu dari sosial media. Dan so pada pandangan saya, kalau kita nak bangunkan guru juga kena develop dalam tools ini juga, dalam konteks ini. Guru kena ada social media yang strong untuk membina strong spiritual environment. Kita bagus macam mana pun, kalau kita tak ceritakan kebaikan dalam kita punya Facebook, orang kata tak ada mana. So pada saya lah, mungkin kita update sikit, bagus sekali pada hari. Kata contoh macam saya pergi masjid surau pagi, kalau kita rajin anak murid kita ni, orang tua atau budak, cerita bagaimana kita, pengalaman kita bagi okey pagi ni alhamdulillah dapat sembahyang di masjid. Kan itu nilai, values yang diajar dalam man. Sebab kadang-kadang kita tak perlu cerita banyak. Pada hari ini saya tak tahu. Satu picture menamparkan satu kenikmatan. Macam kata pelajar, dia pergi mana-mana ambil gambar, dia post, okey, terima kasih. Sebab saya dapat bergerak lagi, bertemu lagi. So, satu benda nilai. So, ni formal. Tak tahulah, ni mungkin kita hidup dalam budaya alam yang berbeza. So, pada saya, mungkin dalam kita punya program diploma pendidikan ke education development, kita kena ada satu model kita macam mana kita nak gunakan media sosial dalam spiritual development dan juga akhlak development ataupun moral development. Ini satu konten yang saya tengah fikirkan macam mana nak gunakan. Kalau kita data je kan, Facebook, apalagi tadi Facebook, Instagram, Twitter, Instagram dengan YouTube ni sebenarnya tempat di mana di situ kita digigit uang. So pada saya mungkin sampai masa dah kita nak buat macam mana kita nak ajar dalam konteks pendidikan secara formal tapi menjadi informal. Dia kan. Dia formal. Dia platform tu formal. Tetapi dia jadi informal in terms of delivering knowledge. Sebab kalau kita belajar curriculum development kan, sebenarnya orang lebih belajar daripada hidden curriculum. Dan orang dapat tengok. Orang tengok apa yang kita buat, bukan apa yang kita cakap. So pada saya hidden curriculum tu macam mana? Saya baru ni jumpa kawan yang bilang teknologi. Dia boleh menarik software itu, mahal software itu dekat RM40,000. Dia boleh detect trend orang tu macam mana suka dia tahu. Bagi kita tools tu, kita tengok je. Tapi kalau trend yang study, dia boleh detect kat mana trend orang yang time bila orang respon kepada satu message. Time bila orang yang buat tak kisah pun. Time bila orang yang suka baca benda positif. Sebab orang akan post masa banyak, orang akan respon. Based on like dan juga like dan follow itu adalah respon yang paling positif. So kita tak tersadar. Lepas tu kalau kita tengok, kita kena faham budak-budak sekarang. Mereka hidup dengan likes. Kan dia akan post berapa lama like. Sebab like menunjukkan orang faham. Apa itu? Dia berapa sikit, kamu semua tengoklah kan.
Pegang laptop macam biasa, tapi pegang laptop macam tu. Buat benda pelik je orang. Wah, like apa tu. Itu trend. So macam mana kita nak? Memang susah. Saya kata memang susah kita nak belajar trend education balik. It's not easy as before. It's very difficult. Kalau saya duduk kat sini kan, pegang handphone macam biasa. Tapi kalau kita pegang handphone macam kat belakang, pelik tu kan orang nak datang tengok, wah kan. Orang buat macam-macam nak cuba kan. Katakan Gaza makan pizza dekat Pizza Hut. Biasa je. Tetapi makan Pizza Hut atas kapal terbang kat UWI. Gambar tu dia buat bukan betul pun, tapi kita buat macam edit letak. Cuba. Memang orang tanya, kat mana tu? Macam mana buat tu? Dia akan respon. Itu trend. So macam mana kita nak? Saudara, cerita pasal budak sekarang tak sama macam budak kita. So ini challenge kepada spiritual development yang saya nak sebutkan. Ini bagaimana? Kita menarik kalau pasal IT. Saya pun tengok Allah macam mana kita cara belajar tak macam ni. Dan macam itu kita macam mana budak sekarang yang umur 2 tahun 3 tahun. Yang mana anak murid kita sekarang yang mengajar buat degree, belajar tak budak yang sekarang umur 19-20 nak ajar budak yang 2 tahun sekarang masih kecil zaman dewa. Belum panjang kita ada anak bukan anak kecil lah, saya tak ada anak kecil apa, tapi bila tengok orang saya tak ada anak ni zaman sekarang memang dia akan mengeluh lah. Tetapi susahnya nak develop dalam impact. Sekarang now kita masuk kepada isu. Sebab tu kecerdasan sebagai guru dalam era pasca pandemik sebuah dia, kita kena dalam konteks ni rohani kena berhati-hati. Kalau dalam FPK biasa kita buat jasmani intelek rohani kita dah campai. Tapi saya cuba fikir dengan kawan Dr. Nishan ni, Adi Dr. Nishan daripada USA, dia mau bilang pasal apa. Dia kata kita kena buat model rohani tu di tengah. Aspek spiritual tu di tengah. So bila spiritual kuat, jasmani kuat, intelek kuat, emosi kuat. So everything must be based on spiritual development. Kalau kita boleh revisit balik kita punya statement falsafah pemikiran kebangsaan. Yang mana kalau saya pun sebelum ni faham bila kata seimbang antara jasmani, emosi dan rohani kita akan belah 4 kan. So 4 tu maknanya intelek, spiritual kan. Tapi sekarang ni kalau kita betul-betul nak buat, saya suka kepada pandangan yang dikeluarkan oleh Dr. Syam ni. Dia buat rohani tu di tengah. So rohani, intelek must based on rohani, jasmani based on rohani, emosi juga based on rohani. So everything based on spiritual development. Saya rasa itu yang mungkin satu solusi yang terpaksa kata saya baca sikit kalau dalam Islam kan, kita baca Islam kita kata contoh ini, kalau kita baca, kalau siapa yang habis buat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' tu bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Maknanya kita baca rabbika yang menjadikan kamu, mana Rabb Tuhan kamu. Maknanya dia tidak baca mencari itu berasaskan kepada kosong, tetapi bagi orang Islam dia akan lebih kepada Tuhan, itu Allah yang menciptakan. So itu yang saya sebutkan tentang kalau kita soal intelek, soal emosi, soal rohani, soal jasmani, the foundation must be on spiritual development. So pada saya kalau guru yang ikut spiritual development very strong, dia akan buat kerja betul-betul. Sebab dia akan tahu bahawa kalau dia ngajar tak betul, nanti Allah akan tanya di akhirat. Kalau dia kerja main-main, nanti bukan setakat dia kat dunia, tapi di akhir nanti dia akan diazab lebih-lebih. Kalau dia ambil duit orang tak betul, dia tahu bahawa bukan setakat takut kepada dunia, tapi di akhir dia akan lebih teruk kerana masuk neraka. Sebab pada saya kalau spiritual dan kuat, dia akan mengawal jasmani yang bagus, intelek yang bagus dan emosi yang bagus. Contoh, kalau intelek yang bagus dia tidak buat untuk kebaikan, dia buat untuk kejahatan, intelek untuk kebaikan. Tapi kalau fizikal dia kuat, dia badan dia tam sihat, gagah, dia tidak akan merosakkan orang sebab ada kaitan dengan soal dalaman. Kalau emosi dia memang stres, dia akan balik kepada bahawa itulah kudrat, itulah apa yang kita Allah SWT oleh penciptanya. Jadi pada kita kena mulakan dengan idea rohani itu di tengah. Kalau kita boleh ambil model ni dan kita develop betul-betul, saya rasa dia akan jadi satu yang besar. Tapi dia akan berlaku lah konflik orang tak minat lah. Of course lah bila kita itu idea mesti orang tak suka. Saya agama. Tapi pada saya sebagai seorang yang Islam, kita menghidup di tengah agama. Sebab itu kita belajar sebab agama itu satu benda yang keperluan hidup, itu yang kita percaya.
Dan ini suatu yang pada saya kalau kita boleh fikirkan, kembangkan, mungkin akan menjadi suatu nilai baru yang boleh kita fikirkan dalam konteks pendidikan pada ini. Okay, right? But moral spiritual ni yang diperoleh oleh Zohar dan Marshall ni berasal kepada humanisme, iaitu makna dan nilai yang datang dari dalam hati nurani manusia, esensi khas yang ada dalam jasad. Bagi orang barat, mereka mengatakan bahawa spiritual ni lebih kepada soal jiwa. Jiwa yang baik, dia akan kait emosi juga, dia tak kaitkan dengan soal nilai agama. Dan dia kata spiritual caution ni tak semesti berhubung dengan agama dan merupakan sebagian dari alam. Dia bagi mereka spiritual ni bukan kaitan agama. Ini pandangan barat lah pada soal spiritual development, tapi bagi saya yang berislam, bila sebut soal spiritual development, dia mesti ada kaitan dengan agama. Dia nak pergi mana lagi? Pada you ada agama, you spiritual akan membawakan jiwa kita. So mungkin ada sedikit, mungkin banyak perbahasan bila tengok barat punya perspektif dengan agama perspektif. Mungkin orang agama Hindu ada pandangan dia masing-masing, mungkin agama Buddha ada masing-masing, Kristian ada masing-masing. Tapi bagi orang Islam, dia tidaklah lari daripada soal agama itu. Dia tak boleh, soal dalaman itu soal agama. Contohlah, macam kita dalam keadaan kejiwaan yang susah hati. Macam mana tenang? Dia akan semayang, dia akan berdoa supaya dia kuat. Tentu ada kebaikan. Berbalik kepada pencipta, sebab tu dalam agama Islam kita kata kita bersangka buruk dengan pencipta, sebab pencipta tu buat satu benda yang tak baik, tapi yang baik untuk kita. Contohlah kita nak pergi keluar rumah, macam kawan saya cerita malam tu, siapa Ustaz Rahimi kan, dia cerita masa dia terlewat salah junction masuk tak elok, tapi akibat daripada salah junction tu dia selamat daripada banjir besar. Itu satu benda faktor juga kebaikan yang kita nampak. Jadi pada saya ni elemen-elemen yang kita lihat. Baik. Spiritual barat menekankan kepada sebagai potensi khas dalam jasad tanpa mengaitkan secara jelas dengan kekuasaan dan ketentuan. Ini barat ni perspektif. Tapi dalam saya cakap soal agama Islam. Dalam agama Islam pula, kecerdasan rohani adalah dalam Islam adalah satu yang merujuk kepada seorang mendapat derajat berupa ketenangan jiwa, berakal cerdas, mempunyai roh yang sejahtera, nafsu mutmainah dalam hati yang bahagia dengan iman dan takwa kepada Allah SWT, dan sifat itu sebenarnya membentuk peribadian akhlak dan cara hidup yang sempurna kepada mereka. So ada kaitan dengan soal dalaman. Dia bukan setakat kita nak hidup soal luaran, tetapi dia kaitan agama. Sebab tu kalau dalam spiritual kerohanian dalam Islam itu ada kaitan dengan agama. Dan dibalik kepada soal bertakwa kepada Allah SWT. Ini pada pandangan agama Islam. Dan ini yang pada saya kita kena develop. Pada orang Islam kena sepatutnya lebih baik menjadikan agama itu sebagai foundation kepada kita. Jadi pada saya guru yang dilahirkan yang beragama Islam khususnya, mereka perlu mempunyai bahawa kekuatan dalaman itu mesti berteraskan kepada nilai agama. Nilai agama yang kuat itu akan menjadikan dia seorang yang lebih baik. Sebab itu kalau dalam Quran disebutkan dia adalah zina aman wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab itulah dua partner ayat yang tidak kita tak boleh pisahkan, iaitu beriman, dia mesti beramal soleh. Tak boleh beriman tak beramal soleh, tak sempurna. Jadi kedua elemen itu kita gabungkan. So pada saya, orang yang baik, orang yang tenang, orang yang jiwa, orang yang jiwa yang tenang, orang yang positif, orang yang sentiasa nak ke depan, mempunyai spiritual development yang strong. Sebab tu kalau guru tu guru yang hebat, macam mana spiritual development itu boleh dibangunkan. So bagaimana kita nak bangunkan itu proses yang kita berikan. Dan ditambah dengan tools yang ada pada diri, dengan mekanisme yang ada sebagai dengan gadget-gadget sendiri, macam mana kita boleh. Ini pada pandangan saya. Lepas tu saya nak ambil sikit tentang pandangan tentang daripada Tajuk Ashikin dan Jumaat dan juga Nombak. Saya ambil dalam satu artikel berkaitan. Dia mengatakan bahawa kecerdasan spiritual dan agama cuba dipisahkan. Ini pada barat. Konsep yang diutarakan hanya memberi manfaat dan duniawi sementara. Ini akan melibatkan berlakunya kemerosotannya kerohanian dan amalan beragama dan menindakkan sebagai kepelbagaian budaya yang mungkin menjadi nilai berbeza dan sikap sekular ini. Orang sekular akan memisahkan. Tapi bagi orang yang beragama, dia mesti kaitkan dengan kecerdasan spiritual dari sudut pandangan Islam, menghubungkan potensi dalaman yang afektif, jiwa, hati, rohani dengan aktiviti kognitif. Dia gabungkan. Ini yang kita sedangkan kalau guru lah dalam model ajar guru. Macam mana guru tu kuat, macam mana dalaman guru tu kuat tu perlu diberikan. So pada saya lah, pada pandangan saya, kita kena balik revisit balik, kita ikut revisit kita punya polisi
So adakah yang guru itu bangun sebenarnya mempunyai dalaman yang kuat? Itu balik kepada skill development. So dan pada saya lah kita berpisahkan dengan soal agama. Sebab itu adalah sebahagian daripada kehidupan sebagai manusia. Okey. Dan kerana itu saya kata, para pendidik sangat disanjung dan diharapkan kerana mereka bukan sahaja berilmu semata-mata, tetapi mesti mempunyai personaliti dan komitmen kepada Islam dan menunjukkan contoh baik kepada pelajar dan mana pelajar boleh mengerti pendidik tanpa ragu-ragu. Pada pandang Islam. Dan pada saya pun sama juga pada orang agama lain. So, guru itu adalah model. Tak kira guru apa, dia agama Islam ke, dia orang agama Hindu ke, Kristian ke, Buddha ke, Taoism ke, orang yang agama yang ada, dia mesti, cikgu ni dia kena beza sikit dengan orang lain. Dan cikgu ni kalau orang biasa mungkin makan sambil berjalan tu tak kisah. Tapi kalau cikgu makan berjalan, berlari, bagilah beli apa sahaja. Itu balik kepada akhlak. Dan akhlak itu balik kepada soal skill development. Dan ini yang menjadikan kita pada saya lah. Dan mudah pelajar sebenarnya mudah ikut apa yang kita buat. So pada saya, aspek spiritual atau pelayanan guru adalah asas paling utama. So nak develop guru, kalau boleh lah kita buat satu dia spiritual development tak boleh kita duduk dengan dia tak boleh gitu, dia akan jadi pop up je. Dia kena develop secara gradually. Dia bukan latihan guru kalau sehari kita bagi training, esok jadi baik tu macam pelik sikit kan. Oh, so jadi esok angkat cukup baik. Itu pelik. Itu pop up sekali sekejap je macam budak-budak lah. Bagi motivasi pun nangis 2 minggu lepas tu dia balik jadi biasa balik. Lepas tu saya tak percaya dengan pop up psikologi ni, yang motivasi nangis ni saya tak beli tepat. Sebab benda tu sekejap je dia orang nangis macam sedihlah saya, lepas tu 2 minggu lepas tu tak ingat dah. Dia buat benda lain dah baik dah, dia asal balik back to that sebab it's about development. So pada saya lah, kita kalau guru-guru pelatih yang kita bangunkan ni, dia kena ada kekuatan dalaman yang kuat. So macam mana dia buat, balik kepada akhirnya kepercayaan dan kepatuhan itu jadi satu fundamental. Sebenarnya SPF dah very clearly mention lah. Orang yang dalam sistem pendidikan bangsa ni yang kita buat mesti ada. Ini sebenarnya dah jelas dalam falsafah kita. So masalahnya nak menterjemah. Kerana tu bila tengok ada orang komplain tak, bila kita banyak beragama, dia kata, ni lah budak-budak ni nak buat apa? Saya tak tahu. Saya dalam kajian kata orang beragama ni sebenarnya orang yang bagus, yang baik. Dia akan pergi positif. Tapi cuma bila bercakap soal exam oriented ni, dia akan pergi A saja. Itu masalah kepada kita. Kita bukan soal kepada pencapaian, tapi bila dapat 9A itu belum jadi orang yang baik. Sebab tu saya bimbang kalau kita terlalu menekankan pada orientasi peperiksaan tanpa menekankan kepada soal dalaman yang kuat, dia akan menjadikan anak murid kita macam hebat pun dia tak lupa. Itu yang saya takut bila kita, kalau saya pelajar ni, kalau dalam konteks kita belajar education pun, ada pelajar ni masa sekolah dia nakal kan? Tapi bila dia matang, dia jadi orang yang baik. Sebab proses pematangan tu ambil masa yang panjang. Especially budak lelaki lah, budak lelaki keluar sekolah, kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau tak nakal tu, budak lelaki lah kan. Tapi masuk form 5, masuk form C, dia berubah dah. Dan pada saya dah mungkin selepas dia keluar pelajar tu, orang kita tambah yang baik, dia ubah punya. Sebab nakal itu pada saya jangan sama jahat. Kita kadang confuse nakal dengan jahat. Orang jahat itu nakal tak, nakal lain, jahat lain. Pada saya lah, dia berbeza, nakal lah. Tapi jahat tu jahat. So hukuman kena beza. So pada saya kalau kita nak develop orang yang nakal ini jadi baik, kita nak. Tapi kita punya sistem agak pelik sikit lah kan. Guru cemerlang, ajar kelas cemerlang. Memang cemerlang kan. Itu sepatutnya dia jadikan keadaan. Tapi tak tahu lah, ini sistem yang kita kena fikir, rombak pemikiran pentadbir pendidikan ni, dia kena ubah. Tak, guru cemerlang, ajar kelas cemerlang. Ajar kelas pandai. So mesti dapat cemerlang. Tapi kalau guru cemerlang, hebat, saya rasa hantar kelas yang bermasalah. If you can turn that particular student become a good student, that's cemerlang. Ini mungkin balik kepada soal dalaman. Sebab tu, pergi balik kepada soal dalaman. Sebab pada saya lah, bila dalaman kuat ni, dia tidak akan mengharapkan worldly reward. Dia tak akan mendapatkan pujian sebagainya. Tapi betul-betul sincere nak jadi cikgu yang baik. Dan bagi saya lah, saya tengok kalau cikgu yang baik sebenarnya memang very strong in term origin. Dia betapa dia kuat pelajar tu nak jadi yang baik. Saya tengok kawan-kawan saya yang jadi guru yang bagus. Kebanyakan mereka tak kisah pun. Yang penting nak tolong jadi budak baik, dia tak kisah pun kadang nak hantar dia laku, nak jadi budak baik. Dia tak kisah apa yang berlaku dengan soal naik pangkat tu, tak dia nak pangkat tu betul, tapi bukan dikejar,
tetapi dia nak jadikan anak murid tu anak baik. Itu yang saya kasihkan, spiritual development kepada guru itu penting pada dalam kita menghadapi pasca COVID. Dan bagi saya now very challenging. Sebab kita tak nampak budak ni sepanjang masa macam dulu, tapi kita berada pada masa itu. Dan pada saya connection kita dengan pelajar ni dah tak ada fizikal lah. Dia connection kita kepada medsos. So pada pandangan saya, kalau boleh guru itu mempunyai medsos yang kuat, mempunyai hubungan medsos sosial yang mantap, komunikasi secara maya yang mantap dengan anak-anak murid, yakinlah dia akan lebih dekat dengan pelajaran. Tapi kalau kita kita unfriend anak murid kita akan tak follow anak murid kita, saya rasa dia akan jauh dekat. Sebab pada saya komunikasi paling dekat sekarang melalui medsos, tak lebih lah. Dan saya bercakap macam tu, kalau boleh add lah anak murid tu jadi kita punya friends kan. Dia akan jaga, kita pun jaga, dan cikgu ni dia akan buat. Cikgu ni kalau anak murid adalah guru tu, dia tak terus boleh. Dia nak jadi jabatan design tak jadilah, dia akan lapis sikit. Oh, dia akan beri aku tengok, oh cikgu cakap macam ni, apalah kan, cilaka punya apa macam kan. Dia cakap for yang apa, benda yang dia tukar, babi tu babi lah kan, marah maki. So kalau cikgu tu ada anak murid tu dalam grup tu, dia takkan cakap benda pelik. Tapi kalau cikgu tu keluar, takkan simple lah. Kalau bagi saya lah sebagai seorang bapa kan, saya tak ramah nak keluar maki-maki dekat medsos. Sebab anak kita tengok, kalau anak kita dalam grup kita, bapak aku ni sampai macam ni kan, jadi dalaman tu hancur dah. So cikgu pun sama. Kalau cikgu nak kawal dirinya daripada mengata benda yang pelik-pelik, yang tak elok, masukkanlah friends tu, kawan-kawan anak murid kita lagi, kita akan beradab sebab santun, nak jaga. Sebab kita tak nak melakukan benda yang tidak baik. Walaupun kita tidak ikhlas, tapi sekurang-kurangnya kita tidak melakukan dosa. Dan soal Allah, tak nak buat sebab anak murid aku nampak, tak apa. Tapi mungkin pahala tak nampak sikit kot, tapi dia tak buat dosa lah. Dia tak buat dosa, tapi kalau kita baki kodan, bahaya. Saya sebut pada anak murid. Bila kita sebar format bawa benda-benda palsu ni, dia macam fitnah lah. Fitnah ni kalau dah bersebar, dia macam bulu yang berterbangan di alam nyata. Kadang-kadang nak tarik balik, tak boleh dah. So saya kata hati-hatilah, sebab ini akan membentuk nilai dan dalam kita. So pada saya, kalau orang yang tahu bahawa kalau dia hantar benda yang palsu, yang fitnah itu, ada rentetan dosa dan pahala, kita akan buat. Lepas tu saya kata dengan kawan, kalau you nak post, check lah dulu, semak. Sebab you tak semak, takut you hantar benda yang palsu. Nanti benda you hantar pada orang yang palsu, orang lain percaya, you dapat dosa juga. Tapi kalau orang yang bernilai agama yang kuat, kadang-kadang dia dosa besar-besar ni kan. So pada saya benda-benda ni kena blok. So yang blok tu datang daripada keimanan kita kepada Allah SWT. So bagi orang Islam. Bagi agama lain, saya rasa bukan berpandangan sama juga. So benda tu ada punishment. Dia bukan setakat dunia, tetapi punishment yang lebih berat lagi semasa akhirat. Itu mungkin dapat membentuk jiwa guru yang mempunyai spiritual yang kuat. Okey. Ini konsep ni. Kalau dalam Islam, akidah tu di bawah. Bila akidah yang baik, dia akan menghasilkan akhlak yang baik. Bila akhlak yang itu keluar, dia akan mendapatkan moral dan nilai yang baik. Kemudian berul kepada soal model kognitif. Minda dia bagus. Model dia bekerja dengan baik. Kemudian model tingkah laku yang baik. Kemudian model interaksi yang baik. Dan akhirnya model mengajar dengan baik. Jadi kalau kita punya akidah yang kuat, kita kata spiritual level yang kuat, dia akan, orang yang mempunyai akhlak yang baik, orang yang mempunyai akidah yang baik, yang betul, dia akan berhala yang mulia. Itu dia ciri. Sebab ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat, orang beramal soleh. So iman tu dengan amal soleh. So akidah yang kuat, dia akan menjadi akhlak yang baik. So bila akhlak yang baik, dia akan menjadikan moral dan nilai yang baik itu, yang kita buat itu positif. So bila positif, kesemua yang atas akan jadi positif. Itu prinsip yang kita pegang. Sebab tu nilai akidah, nilai kerohanian itu perlu jadi fundamental kepada kita. Memang susah, tetapi itulah yang pilihan yang ada pada kita. Kita ada pilihan lah, kecuali kita balik soalan betulkan akidah itu. So akidah yang sahih itu akan benda yang baik saja. Sebab orang yang tidak percaya kepada pembalasan akhirat, dia akan buat akidah yang tak kuat. So spiritual tak kuat. Lepas tu kalau orang ni dia tahu dosa dan pahala, dia tahu pembalasan hidup di akhirat nanti, saya rasa dia tidak akan melakukan ini. Dan kalau dia buat pun, dia akan kembali segera istilah dalam konteks bertaubat dan
menarik balik sekali yang tidak dulu. Ini prinsip yang kita boleh bincang samalah bagaimana kita lakukan. Lepas tu kalau kita tengok sekolah ni, kita nak budak yang murid yang intelek, rohani, emosi, jasmani akhirnya melakukan insan yang seimbang dan harmonis. So sebenarnya kalau kita balance, cuma dalam negara kita ni, masyarakat kita ni ada tak keseimbangan. Kita mungkin bila kita tengok tadi macam semalam kita bincang, kita banyak soal banyak kognitif di depan. Kita banyak kognitif sebab kita nak banyak menghafal, memorizing sebagainya. Tapi soal emosi kita neglected. Even jasmani PJK pun kita tak real PJK serta sekolah sebab PJK di sekolah kurikulum PJK yang ada di sekolah daripada prasekolah sampai sekolah menengah. Tak ada yang obes. Orang Malaysia. Malangnya benda itu dikesampingkan. Disebabkan akan menunjukkan kepada orientasi peperiksaan. Dan saya harap bila UPSR tak ada, PMR tak ada ni, kita harap dalam masa 10 tahun lagi orang tidak akan menjadi begitulah. Tapi kita masih kuat lagi exam oriented ni, bukan senang nak buat. Memang saya ucap macam Kementerian Pendidikan Malaysia, saya dulu nak dibuat. Saya menghapuskan undang-undang sebenarnya walaupun banyak regulation yang tak setuju dengan exam. Tapi muncullah COVID ni sebenarnya. Tapi saya bersyukur. Ini COVID positif sebab COVID tu sebenarnya telah berjaya memasukkan peperiksaan PMR dan UPSR yang mana kita fight selama ni untuk tidak ada exam oriented. Tapi rupanya boleh je buat tanpa exam. Oh, hidup je budak dia pun. Dan akhirnya orang tak skeptism. Saya ingat dalam data baru ni, mula orang skeptism dengan SPM yang result kan. Dari aku. Tapi bila tahun pertama tu okey, orang dah sekarang itu positif. Sebenarnya kita fight untuk buang exam lah. Dah kita bincang. Tak tahu bila nak mula. Tapi bila pasca COVID ni datang, oh ni kan right time untuk kita hapuskan peperiksaan yang terlalu banyak dan kita balik kepada school based. Ya, memang susah. Saya tak kata begitu mudah. Guru-guru pun menghadapi cabaran. Ya, tapi sampai bila kita nak macam itu kalau tak berubah. Orang lain dah pergi tempat lain dah. Saya bincang dengan kawan kita di mana-mana pun sebenarnya negara yang hari exam oriented ni ada isu dari sudut soal etika dan juga isu soal kemanusiaan. Sebab orang akan periksa exam, akhirnya soal dalaman ketika ada budak ni dapat result bagus peperiksaan tapi amalan sebab tak biasa kan. Nak komunikasi orang tak boleh. Sekarang kau tengok budak-budak yang selalu exam oriented, bila di polisi kita banyakkan presentation, persembahan yang membina keyakinan diri. Dekat keyboard ni power. Bila berdepan, okay. Sebab apa mereka tak ada mudah-mudahan. Zaman kita sekolah zaman sekarang debate ni biasa bila buat. Sekarang nak debate, berbual debate tak ada cakap. Dia dalam konteks nak convince orang tu marketing. Kalau dia tak ada cakap, dia tak ada market. Beli barang ni je. Dia duduk. Kalau tak beli rugi, terima kasih. Habis. Siapa nak beli market tu? Convincing itu skill yang kita kurang nak develop. Saya bagi contoh. Macam zaman kita, tak maaf saya orang tua ni kan. Kita nak pergi orang tanya. Pakcik, rumah ni kat mana? Tu kemahiran insaniah. Bertanya kemahiran insaniah. Sekarang, Google tak tanya. Nak cakap orang, pergilah. Itu stop. Kita takut kemahiran insaniah. Dan balik pada soal. Kalau dalaman tu tak kuat akhirnya pelajar kita akan menang. Okey. Saya akan skip dulu. So yang ini ni menarik. Saudara kalau boleh ambil tajuk ni menarik. Yang ni kita nak tanamkan. Ini sebenarnya ada kaitan dengan soal spiritual. Action taken before sharing content online. Ini yang kita akan hadapi pasca ni. So belajar-belajar ni kena didik sebab bagi saya apa yang disebutkan sebenarnya ada nilai agama, nilai dalaman. Pertama, kalau tengok data ni membimbangkan, hanya 72.4% pelajar yang faham, orang yang faham konten, dia baru send. Maknanya lebih kurang kat 26.46% tak faham apa-apa dia send. Mana dia sebut dosa pahala tak kira. Make sure the value content dah pasti betul. Tak hanya 63% dia check. So pada saya ada lebih kurang 37% yang tak kisah pun. Ini balik soal dalaman.
Itu kata soal spiritual. Dalam agama kita, dosa pahala fikir tak? Pembalasan Tuhan fikir tak? Neraka fikir tak? Syurga fikir tak? Sebab kalau yang 63% cek reality baru lantak, maknanya yang lain tu lantak apa? Tak ada set juga. Kemudian verify whether the content is from the reliable source, hanya 60.5%. Nak cek betul-betul. Ini masalah kelemahan. Dan cikgu kena kuat dah ni. Dan yang ketiga yang saya takut sangat to ensure the content is not obscene, menacing and offensive. Hanya 54% yang buat baru desain. Kalau yang buat ni cikgu macam mana? Kalau lah kita bayangkan Macam ni lah. 5.1 Panah dalam. 5.1% ni sebab Semalam saya panah hidung dah. Jangan tak macam habis kita. Dia panah dalam. Soal nilai. Bukan minum air, panah dalam. Baik. Saya rasa ini kalau saya nak konsep konsep mungkin saya pendekkan dan maksudkan, tapi konsep ulal albab kalau saya baca dalam Kenapa dia tak kasut atas? Tak bawah. satu benda yang salah kepada kita kan. Ulal albab tu benda yang salah. Yelah, dia tak nak bawah. Dia tak atas beg pasir tu. Allah masukkan lebih kurang 16 kali. Nanti abang nanti Sebagai fundamental kerohanian sebagai seorang manusia. Saya ambil musad ada ayat baca. Pertama ialah orang yang berilmu dan mampu membaca dan memahami bukti kisah. So orang yang mempunyai dalam mampu ni dia mesti dia tahu membaca dan juga memahami bukti kewujudan keesaan pencipta. Yang kedua, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah setakut akhirat. Jadi cikgu ni mesti ada nilai-nilai itu. Yang ketiga, orang yang sentiasa dapat mengambil pelajaran dan setiap ilmu yang diperoleh dengan baik, itu maklumat keburukan, kebaikan diambil dengan pelajaran hikmah kerana mereka berstory tentang kisah-kisah berlaku yang kerosakan dunia sebab ini kita ada story tak. Dia hanya repetition yang berlaku. So sejarah, history tentang masyarakat dahulu kita berkata. Yang kelima, orang yang sentiasa membaca dan memahami Al-Quran untuk mendapat pengajaran pengetahuan. Dia bagi orang Islam ni, kalau orang Islam dia kena baca Quran tu faham. Dia mentadabbur Quran, memahami, menghayati, dan itu ada nilai utama sebagai seorang guru. Dan mungkin yang saya sangat bila baca semua ni yang paling penting nantilah mereka itu akan menjadi insan bertakwa dan mendapat keuntungan dalam takwa. Jadi bila takut kepada Allah, mereka akan tahu bahawa apa yang dia buat baik, maka dia akan. Jadi boleh kalau kata satu rumus syarikat. Bila bercakap soal spiritual development ataupun kecerdasan spiritual di kalangan guru, saya berpegang kepada konsep yang pertama tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihat, yang beriman. Dan kalau boleh kita baca tentang konsep ulul albab ni menjadi suatu konsep kepada spiritual development ataupun spiritual development yang ada kepada guru-guru. Dan bila dibuat pegang ni, yakinlah bila guru yang baik tu akan boleh baik. Jadi dalam pasca COVID ni pada saya lebih kritikal lagi sebab kita terpaksa mengajar orang secara online dan benda-benda cabaran yang seperti tadi yang saya sebut ni yang ada 4 kali ni menjadi satu parameter kepada kita bagaimana kita boleh memastikan bahawa apa yang disampaikan kepada pelajar-pelajar ada nilai-nilai yang baik. So pada saya itulah untuk hari ini sedikit lontaran idea yang boleh kita bersama. Mungkin tidak mencapai apa yang dirasakan oleh para pementang semua. Tapi saya berpandangan bahawa aspek spiritual development yang ada kepada kita ni boleh kita bangunkan. Mana kecerdasan spiritual ni tidak boleh kita asingkan daripada agama. Mesti kita kaitkan, kita padukan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebab spiritual kalau tak ada agama dia akan longgar lah. Dia akan longgar dan longgar akhirnya kita tahu kepada saya kita perlu memikirkan apa yang sebenarnya kita buat. Dan bagi orang-orang Islam, of course konsep beriman dan masalah itu tersiap besar dan pegang pada konsep ulul albab yang menjadi trust kepada sistem pemikiran dan nilai kualiti ilmu yang ada pada mereka. Dan mungkin sebagai suatu balik pada ayat sebenarnya kalau kita cakap soal dalam Al-Quran Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan, itu adalah satu prinsip asas. Di mana kalau kita membaca, kita mengkaji, kita menilai, kita buat research, mestilah dikaitkan dengan nama Allah, pencipta yang telah mencipta kita. Barulah kita akan pegang sebagai satu nilai spiritual yang kuat. So pada saya itulah Brother Gaza dan semua. Semoga dia memberi manfaat kepada semua. Mungkin depan ni jika ada
ada para teacher yang nak bangunkan model latihan guru tentang aptitude development, mungkin ada nak develop tentang bagaimana nak pelatih pelajar-pelajar kepada soal kecerdasan spiritual yang perlu kita ukur. Dan ada banyak kalau kita portion ESQ tu yang EQ, SQ tu antara kecerdasan yang kita bangunkan lah. Tapi itu ada sebahagian daripada percubaan usaha yang positif dalam kita nak bangun. Tapi pada saya guru kena perlu satu benda yang berbeza dengan orang lain, sebab guru ni dah model. Kalau umum tak apa kita guru negara, tapi bagi saya kalau guru ni pendidik, pensyarah, pakar-pakar ni dia punya emotion spiritual level special tu dia kena kuat sikit sebab mereka menjadi model kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Abdul Halim Mahmudi dengan pembentangan yang saya kira banyak ilmu baru dan juga perkara yang berlaku di lapangan sebenarnya dalam bidang pendidikan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton yang bersama kami. Saya perhatikan tadi dalam Google Meet kita ada lebih kurang 100 lebih orang, dalam YouTube kita ada 10-12 orang, alhamdulillah. Dan sepanjang pembentangan Prof. Datuk tadi kita diletakkan dengan beberapa input yang menarik kaitan dengan situasi teknologi digital yang ada pada hari ini dan apa kesannya pada pendidikan. Datuk ada menyentuh beberapa model tentang pendidikan ataupun secara khususnya spiritual intelligence, spiritual quotient. Jadi saya ingat banyak peserta atau penonton yang hadir pada hari ini adalah pelajar diploma pendidikan. Dan saya dapati ada peserta daripada UK, ada juga peserta daripada Indonesia. So ini kita boleh panggil international seminar pada pagi ini. Juga teruskan tuan-tuan, saya beri masa 15 minit. Jadi saya dapati dalam saya tengok soalan ada dalam Google Meet oleh Dr. Hisham bin Muhammad Nawi. Kita juga berdatur, jadi bagaimana nak bezakan antara domain kognitif dan kerohanian dalam menghadapi respons para pelajar dalam satu sesi PNP, pendidikan Islam atau pendidikan moral secara maya dan seterusnya bertindak balas dengan cara yang tepat. Sehingga soalan yang sangat-sangat penting dan ialah isu utama saya kira dalam pendidikan hari ini di sekolah dan sangat penting pelajar-pelajar yang sedang dalam latihan pendidikan sekarang untuk faham dia secara teori dan juga praktikal. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Saya baru kod nama dia. Dr. Hisham Nawawi ni daripada UMK yang dia punya rajah tu dia punya ucapan dasar dia. Saya suka dan saya cuba kembangkan daripada Adi tentang macam mana kerohanian itu menjadi trust kepada Dewan Bank. Bagaimana bezakan antara domain kognitif dan kerohanian dalam menghadapi respon pelajar dalam satu sesi PDP moral secara maya, seterusnya minta balas kepada siapa. Ini satu soalan yang kita cuba fikirkan baik. Jadi domain kognitif dia ingat kan? Pada saya lah, dia Masuk dua-dua je. ya. Okey. Domain kognitif ni domain yang bentuk apa namanya, dia maklumat, kerohanian ni dia ada maklumat dan juga amalan. Dia dua lah. So kita nak combine dalam kerohanian ni sama juga. Kalau rohani satu spiritual dalaman, kalau kita ambil Bloom taxonomy dia ada 4 level jugalah. 3 level dia ada kognitif, afektif, psikomotor lah. Itu kalau kita ambil Bloom supaya nak mudah faham lah kan. Mungkin ada revisi tentang Bloom taxonomy kita boleh fikirkan lah. Walaupun kita kata ada isu-isu yang kontradik dengan sastra, dengan ni. Contoh sebab saya Bloom ni dia baju sains. Tiba-tiba kena pakai baju sastra kan. Kadang-kadang macam tak fit sikit lah kan. Elemen satu komponen besar. So dalam rohani tu ada domain kognitif, ada domain psikomotor, ada domain afektif. Balik kepada soal kita balik dia sini adalah belum. So kena bezakan. So kognitif ni dia faham. So kalau dia memahami aspek kognitif dari sudut kognitif tu, maknanya dia belum saya lah baca Quran, dia baca tahu semayang, tetapi dia suka tak
nak semayang. Tu ukur lagi sikap lah. So dibuat betul tak betul. Jadi macam mana ukur ni pada saya, kalau masa maya ni, yang itu yang kita panggil nak mulakan dipanggil self assessment satu, atau self rating kita sendiri. Yang kedua, kita nak gunakan peer rating. Yang ketiga, nak gunakan parent rating. Cuma nak buat tu memang payah sikit sebab kita masih berorientasikan peperiksaan kan. Kita maknanya kalau dalam parent bila kita buat rating tu, dia tandalah semua apa. Sedangkan dia nak ceritakan anak dia hafal tapi sebenarnya dia reti dia tak betul. So nak develop ni dia kena ada instrumen yang betul-betul pure boleh ukur dari sudut peer rating, kawan dia cakap macam mana. Kemudian self rating dia sendiri, kemudian peer family rating. Ayah ke sebagainya. Cuma ni persoalan yang kita hadapi sebab kita masih lagi dalam parameter peperiksaan. Parent sangat cynical lah sebab dia nak anak dia kata takkan anak dia tanda-tanda nak bagi lemah. Oh tak boleh lah. Tak kena bagi tinggi lah. Tolong jawabkan periksa. Maknanya tak jujur tu. Tak jujur. So pada saya lah dalam konteks yang Datuk Nia sebutkan untuk di peringkat pendidikan Islam nombor ni kita kena mulakan dengan self rating dulu. So dia jujur tak dengan diri dia. Kalau dia jujur, dia kata okey saya sembahyang betul berapa kali, 2 kali, kena baiki. Yang kedua kena daripada family rating, parent ke sibling dia ke tanya ke dia jujur. Ini mungkinlah kita nak ukur dari peringkat awal. Nak ukur bayar ni sebenarnya memang sukarlah sebab kita tak boleh kecuali kita nak ukur dari sudut psikomotor dia, sembahyang dengan betul. Apa yang dia buat senang je, recording lah bayar, tapi masa buat tak betul afaktif kita nak ukur sebab afaktif boleh tak nampak. Sebab kita nak ukur dia nak buat tu, dia bercakap. Jadi ada kekangan dia sebenarnya. Pada saya dalam maya ni kita boleh banyak ukur dari sudut psikomotor dan juga dari sudut domain kognitif. Afaktif kita nak ukur tu agak sukar dari aspek rohanian. So pada saya lah kita punya mungkin Dr. Elisha boleh ada solusi yang terbaik dan ini satu yang kita kena fikirkan macam mana nak ukur kerohanian dalam maya ni ada satu benda yang ini satu mungkin boleh explore pun di FRGS dan keluar ni boleh minta grant FRGS nak kaji macam mana nak bangunkan ukur spiritual development pelajar dalam menggunakan maya ni. Saya rasa ni satu tajuk yang Dr. Syam lontar ni satu benda yang kita boleh explore secara mungkin foundation ke model ke sebagainya develop. Saya ingat ini satu benda yang baru dan saya rasa elemen kerohanian nak ukur dalam maya ni satu perkara yang saya rasa kita boleh kajilah dan jadi secara ilmiah dan boleh dipraktikkan kepada masyarakat. Allah ni pada saya wallah alam mungkin kita kemudian kita nak feedback balik. Itu yang cabaran sebenarnya. Bujak respon nak buat balik, nak tanya. Tu sebab maya ni dia lah kita kena ngaku lah maya ni ada kekangan lah. There's the fact that you accept lah. Tapi itulah yang ada. Macam mana? Daripada tak ada langsung, sekurang-kurangnya kita ada gunakan. Dan sebab saya education is not only teacher, berbalik kepada parent juga. So kolaborasi antara parent, pelajar sendiri sangat penting dalam konteks pendidikan. Pada hari ini, Allah Alam. Okey, saya kira dah setengah tapi jika sekiranya ada lagi soalan, mungkin saya beri 5 minit atau 10 minit lagi masa ya. Saya ingat satu peluang yang bagus untuk kita bersama penonton dan juga peserta seminar. Setakat ini tidak ada lagi soalan, tapi jika sekiranya mungkin ada yang nak buat soalan lisan ya, mungkin boleh raise hand atau terus ke Google Meet. Saya kira kita dengar. So banyak tadi perkara yang dibangkitkan konsep baru dan saya kira mencerahkan untuk kita sama ada dalam research ataupun perbincangan yang akan datang dalam kelas-kelas diploma dan juga semualah apa yang berkaitan dengan pendidikan, bukan daripada pendidikan sarjana. Jadi ini saya kira membantu banyak terutama model tadi. Saya nak menstruktur balik konsep Jerry itu bahawa trustnya adalah kerohanian dan juga Datuk juga membawa model kerohanian dalam pendidikan dari situ pentingnya akidah, akhlak. Ini satu yang satu isu sebenarnya kan, akhlak ni. Jadi spiritual dan akhlak itu satu yang tak dilanggar. Sebab itu saya ingat pembacaan saya tengok banyak orang kaitkan tentang bila akhlak ni berkaitan dengan etik, banyak orang cakap tentang psychoetik, socioetik, ada yang pure ethics, pure ni kerohanian tadi lah. Jadi
dan saya rasa nilai integriti ini banyak isu dalam masyarakat hari ini. Ada orang yang cemerlang tetapi dan menduduki tempat yang terbaik sama ada di korporat ataupun di kerajaan, tetapi ada isu-isu integriti. Jadi mungkin Dato' saya ingat selain ada soalan ni mungkin lebih sikit, maknanya itu cabaran etik, akhlak dan kerohanian pendidikan satu hal, kemudian yang telah berada dalam masyarakat, sedangkan itu anak-anak murid kita tonton nanti apa yang berlaku. Wallahualam, mungkin Dato' boleh sikit. Okey, dalam ini yang kita ada konflik dari sudut aplikasi dan juga realiti kan. Kita jelas bahawa dalam Islam kalau kita tentang dalam Quran menyebutkan bahawa orang beriman sebenarnya dia takkan sempurna kalau dia melakukan perkara baiklah. Iman tu dia fluctuate dan naik. Kalau dia buat benda tu dia akan berubah keadaan. Tetapi bila orang yang beragama, yang sokol bukan beragama, beragama, kemudian dia melakukan benda yang dipanggil benda yang negatif lah. Contoh paling mudah lah orang ambil kan sembahyang masjid, pergi surau, so itu amalan dia, so fizikal dia sembahyang. Tapi kadang-kadang buat masual satu semacam dia terlibat, fine, no problem. Isu sebenarnya pada saya isu utama ialah itu yang berlakunya nak sebut malam pula kat Ustaz ni kan. Itu sekularisme dalam pendidikan. So diasingkan soal dunia, soal akhirat. Sedangkan dua benda ni, saya kata sekular ni tidak berlaku dalam kalangan orang tidak beragama, dalam agamawan pun berlaku itu. Kalau dia seorang agamawan, dia ada ilmu agama, tapi dia pada sama dia sampai contoh dia kata riba okey apa. Itu dah mula lagi. Sepatutnya dia sebagai orang beriman confirm dalam Quran riba tu haram. Tapi bagi dia itu dah berlaku satu misahan. So dia ambil kata nak Allah kata kan kita ambil, kalau pandangan saya mungkin Dr. Azhar mungkin berbeza pandangan dengan kau tak masalah kita. Dia berlaku dua kali. Antara maklumat dan juga ilmu dua benda beza. Orang tahu sembahyang wajib tapi tak sembahyang. Maknanya dia ada maklumat tapi dia tak ilmu, sebab tak amalkan. Ilmu dia kena amal. Sebab tu kalau macam kita ni kalau belajar, kita sembahyang sebab apa? Sebab kita yakin bahawa itulah ilmu yang kita kena amalkan. Pada saya ilmu ni berbeza dengan maklumat. Orang boleh hafal banyak maklumat tapi dia tak amalkan sebab bagi saya yang ada pada itu adalah maklumat saja. Tetapi tak sampai ke tahap ilmu sebab dia tak ada amalkan. Dia beza mungkin ilmu sebarat, mungkin bezalah knowledge. Macam juga hafal kan. Memorizing Quran dengan memorizing maklumat benda beza. Saya cakap orang komen kita lah, orang kata hafal rendah je, tahap satu. Hafal Quran, bagi satu sudut papaskan. Kata senang nak kata hafal Quran, apa? Sebenarnya menghafal Quran ni satu level tinggi tau. Dia sebenarnya, dia pertama, dia akan synchronize data. High level, bukan senang. Hafal Quran tu bukan senang. Kalau kita tak hafal, kita bagilah satu, saya lah, macam saya bagi satu juz Quran, hafal. Kalau dapat, hafal tak? Dia menghafal Quran ni bukan menghafal berbeza. Tak sama. Sebab tu kadang-kadang orang confuse. Jadi pada saya mungkin kita boleh bicara. Jadi bagi orang yang agamawan, dia bukan ada banyak maklumat tentang perkara tersebut. Kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, business, accounting, whatever dalamnya. Tetapi ilmu maklumat itu tidak mencapai ilmu yang diamalkan. Itu ilmu bila sabar saja, bila samari itu yang ilmu dia tak amal, tak mana pun. Jadi kalau maklumat tu, kalau cakap maklumat kan, lepas tu ada orang yang boleh hafal banyak perkara tapi tidak mengamalkan. Sebab dia punya maklumat tu hanya setakat surface. Dia tidak deep. Yang itu mungkinlah Dr. Azhar, mungkin yang sampai maklumat dia hanya sebenarnya level satu belum. Mungkin level belum. Dia tak sampai ke tahap sintesis, analisis juga sampai atas. Kepala saya tak sampai ke sekarang tu. Mungkin dia hanya sampai ke level layer satu atau dua, belum taksonomi tapi tak masuk kepada elemen kognitif psikomotor. Sebab kalau dia orang yang faham riba itu haram, dia takkan buat benda haram tu. Itu psikomotor dia lah. Dan dia benci dengan haram tu, dengan riba tu. So dia tak suka. Itu psikomotor dia, so efektif. Tahu haram itu tak boleh buat, okey. Aku tak buat benda itu, psikomotor dia amalkan. Ambil kita belum lah. Kemudian efek sini
aku benci kali. Kalau level lagi dia bercakap sebenarnya jangan buat kayak dia pergi ke satu diary lagi, dia akan cerita pada orang jangan buat pergi pada orang tak sampai. Itu yang saya rasa mungkin berlaku dalam konteks di hanya tahap kognitif, itu pun mungkin arah sedar, tidak sampai ke tahap psikomotor dan mungkin jauh dari sebuah efektif. Walaupun dia juga sebagai agamawan. Ini isu-isu yang penting bagi Allah. Ini pandangan saya yang boleh kita fikirkan dalam konteks ini. Jadi pada saya tak nafikan bahawa sistem itu terlalu berorientasi. Pada saya faktor kita berorientasi ke peperiksaan yang melampau sebenarnya menyebabkan faktor yang berlaku. Hafal secara memori tak makna. Pada saya kita nak exam dapat skor cemerlang. Dapat result post cover tapi bila sampai praktikal nanti. Apa sebab sifat psikomotor dan juga kognitif itu tidak diberi penekanan dalam konteks pendidikan. Macam dulu kita belajar kat universiti pun, kita sekolah pun belajar examnya biar betul biar. Mungkin itu faktor-faktor yang menyebabkan semakin ada orang yang semakin teruk walaupun belajar tinggi tetapi sebenarnya tidak memahami konteks sebenar tersebut. Ilmu Islam sebenarnya. Okey, terima kasih Prof. Pencerahan dan penjelasan tadi. Saya teringat kata-kata yang maksudnya adalah pendidik ini adalah seperti petani. Dia adalah seperti petani ketika dia bertanam, dia menumbuhkan sepohon anak benih sehingga jadi pokok, tapi di sepanjang dalam dia menumbuhkan pohon tersebut ada baja ya, kita perlu diberikan. Baja itu pun pelbagai jenis. Kalau dalam tanaman ini dia NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan kadang-kadang sekarang ni orang ada boron lah, kalsium dan sebagainya. Okay. Tapi perlu diingat, ataupun ada yang memberikan dia pupuk dipanggil baja kompos, baja organik dan sebagainya. Tapi di masa yang sama ada cabaran. Cabarannya rumput-rumput yang banyak itu perlu diatasi. Serangga perlu diatasi. Kulat perlu diatasi. Bagi yang biasa dengan pertanian dapat rasakan benda ini. Tetapi cabaran itu banyak, kulat, serangga. Sekarang ada pendekatan baru di mana mereka memberikan kekuatan survive kepada pokok. Sehingga pokok ini dia rintang dengan ulat dan sebagainya. Jadi ada treatment, ada pembajaan, ada sistem kepada tumbuhan agar tumbuhan ini tahan daripada serangan-serangan, bahkan serangan serangga, serangan ulat. Saya rasa itu cabaran pendidikan hari ini, bagaimana untuk mewujudkan self defense, survive, power yang ada pada bahkan diri kita sendiri, anak-anak didik dalam pendidikan yang saya rasa banyak dibangkitkan oleh jadi aspek spiritual ni lah satu ialah melahirkan defense mechanism itu akan membawa kepada perubahan seseorang. Okey, jadi saya rasa seminar kita pada hari ini memberi pencerahan kepada bagi mereka yang masih dalam latihan perguruan. Saya kira selepas ini di kelas-kelas diploma kita boleh bangkitkan isu-isu teknologi digital, datuk dalam ulasan dia terhadap program yang mencadangkan tentang broadcasting dan sebagainya, sehingga kita boleh bagi guru-guru yang hadir pada hari ini. Saya ingat ada perkara-perkara yang bersifat praktikal yang boleh dilaksanakan, idea-idea baru yang boleh dikembangkan di dalam pelatihan. Bagi sarjana atau penyelidik, bagi pensyarah dan sebagainya, saya kira banyak idea-idea pendidikan, idea-idea penyelidikan yang boleh dilakukan. Benda yang boleh diperkembangkan daripada pikiran dan idea yang dikembangkan oleh Dr. Abdul Halim tadi. Jadi saya mewakili Fakulti Pendidikan Universiti Melayu, Dekan, Kementerian Dekan, Universiti Tinggi, dan seluruh Kementerian Dekan yang lain, pensyarah-pensyarah. Terima kasih sekali lagi kepada Bahagia Profesor Dr. Halim Tamuri dan juga
peserta international seminar kita pada hari ini, penonton ya yang di YouTube dan juga di Google Meet ya, saya kira dari 120 alhamdulillah nilai teknologi ya, dari serata beberapa orang saya dapat di Indonesia dan UK ya, juga ada. Jadi semoga ini bermanfaat kepada kita semua, dan saya ingat